dengar lah kuat dalam pukul 1.30 lah. Lepas tu pasal dia punya serpian jatuh dekat tengah jalan ni. Saya agak tanya dengan budak kerja ni, betul ke yang kata kan? Lepas tu budak-budak cakap, ya yang ada penumpang 2 orang. So macam tu yang akak terkejut lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Selepas tragedi Elmina 7 bulan yang lalu, negara sekali lagi digemparkan dengan insiden nahas pesawat kecil di Kapar, Selangor. Mangsa iaitu juruterbang serta pembantunya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada kedalaman 1.52 meter dalam tanah. Saksikan perincian laporan khas nahas pesawat BK160 Gabriel disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Perkabaran duka sekali lagi menyelubungi negara susulan nahas melibatkan sebuah pesawat ringan BK160 Gabriel yang dilaporkan meletup sebelum terhempas di Kapar sekitar Klang, Selangor pada 13 Februari lalu. Nahas yang berlaku kira-kira jam 1.40 tengah hari itu telah meragut 2 nyawa, iaitu juruterbang dikenali sebagai Daniel Yi Siang Kun 30 tahun serta pembantunya Roshan Singh Raina berusia 42 tahun. Oh, kat depan saya. Menurut pihak berkuasa, penerbangan awam Malaysia CAAM menerusi sebuah kenyataan rasmi sejurus kejadian itu, pesawat ringan terbabit telah berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada jam 1.28 tengah hari bagi menjalankan penerbangan rekreasi. Namun pada jam 1.35 petang, pesawat terbabit dipercayai telah terputus hubungan dengan menara kawalan trafik sekaligus Pusat Koordinasi Menyelamat Aeronautika Kuala Lumpur diaktifkan serta-merta bagi mengenal pasti lokasi pesawat ekoran tiada panggilan kecemasan diterima. Dalam penerbangan tersebut, pesawat itu telah terhempaslah dan jatuh di kawasan ini, iaitu kawasan Kampung Tok Muda, Kapar. Dan kapal terbang itu yang beratnya lebih kurang 1,300 kilo. Telah terjunam dan dia telah terbenam lebih daripada 2 meter dalam tanah. Siasatan akan dilakukan oleh bahagian siasatan kemalangan udara, BSKU, daripada MOT dan juga pihak polis juga akan buka laterally bawah KEP, kertas inquiry polis dan juga SDR. Susulan kejadian itu, seramai 38 anggota bomba termasuk 2 unit anjing K9 telah digerakkan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kapar, Shah Alam, Sungai Pinang serta Pelabuhan Klang ke lokasi kejadian. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail,
Bahagian Udara JBPM turut menggerakkan satu unit helikopter jenis Mi-17 bagi membantu mengesan serpihan pesawat ketika peringkat awal operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan. Selepas kita hadir di lokasi kejadian, kita dapati banyak serpihan pesawat dan kita telah menggunakan kaedah sweeping, search and rescue dalam jarak 800 meter dan kita mendapati satu bodi pesawat, main body lah, yang telah terbenam di mana sebahagian ekor pesawat masih di permukaan tanah. Baki pesawat yang berada di permukaan sekitar dalam 45%. Di mana sebahagian besar pesawat terbenam dalam tanah. Pada masa penggalian tu, kerja-kerja pemantauan udara oleh helikopter turut serentak pada masa yang sama lah. Tambah beliau, pihak bomba mengambil masa sekitar 1 jam sebelum berjaya menemui cebisan daging dipercayai mayat mangsa pada kedalaman 1.52 meter di dalam tanah. Kesukaran dan cabaran adalah dari segi tanah gambut itu sendiri, di mana kita dengan penuh berhati-hati menjalankan kerja-kerja penggalian sedikit demi sedikit untuk mengeluarkan mangsa, untuk menjaga bodi pesawat dan bodi mangsa itulah, dan paras air yang tinggi di lokasi di mana penggalian, apabila kita buat kerja-kerja penggalian dalam 3 ke 4 kaki telah keluar air. Jadi keadaan yang basah berselut sedikit memberi cabaran kepada kita lah. Operasi SAR turut dijalankan bersama 112 anggota polis Diraja Malaysia, pasukan bomba sukarela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Rela dan Majlis Bandaraya Diraja Klang. Kira-kira 2 hari selepas nahas pesawat ringan itu, kru 999 ke kapar Selangor bagi meninjau keadaan terkini sekitar lokasi kejadian. Pesawat model BK-160 Gabriel terbabit dipercayai telah terhempas di sini, kira-kira 200 meter dari kawasan perumahan penduduk setempat, dan perjalanan menuju ke crash point ini juga sedikit mencabar ekoran permukaan tanah gambut yang tidak rata serta lembik. Lelaki berusia 42 tahun ini akui sedikit terkejut dan tidak menyangka kejadian terbabit berlaku di depan mata ketika sedang sibuk bekerja. Hari itu kejadian pesawat yang meletup tu, kita orang tengah buat kerja. Dengar pesawat meletup atas ini, kita pun terkejut juga. Memang dengarlah kuat dalam pukul 1.30 lah. Lepas tu pesawat dia punya serpian jatuh dekat tengah jalan ni. Lepas tu saya tarik lah, duduk tepi lah, takut ada kereta lalu kan. Tambahnya, penduduk sekitar kawasan terbabit turut bergegas ke lokasi kejadian sejurus nahas tersebut berlaku. Dia pesawat udah meletup kan, dia berpusing-pusing di sana, jatuh dekat sana. Yang sayap ni belakang rumah ni lah jatuh. Dia besar lah sini, cuma dah terbelah lah. Sebenarnya ada 2 tempat, sana satu. Lepas tu yang atas tu berderai dekat atas ke sana. Orang pun ramai jugalah yang tengok. Lepas tu kan banyak orang tengah makan dan terbaik sebelah makan tu kan, kedai makan. Semua orang keluarlah tengok. Dalam pada itu, seorang lagi penduduk sekitar lokasi kejadian nahas berkenaan mendakwa tragedi itu merupakan kali pertama dilaluinya sepanjang 30 tahun menetap di kawasan terbabit.
Masa kejadian tu memang akak tak ada. Akak nak pergi Selayang ambil buah. Tapi akak dapat WhatsApp lah daripada grup-grup kampung kan. Lepas tu akak ingat itu benda tu drone je. Akak rasa macam pesawat kecil je kan. Sekali akak pun telefon budak kerja, akak tanya dengan budak kerja ni, betul ke yang akak cakap kan? Lepas tu budak-budak cakap, ya, yang ada penumpang 2 orang. So macam tu yang akak terkejut lah. Terus akak balik kan. Akak balik akak tengok lah. Kampung dah kecoh lah. Memang dah ramai polis, bomber semua dah masuk lah dengan ambulans semua lah. Memang penuh lah. Keluar masuk polis, memang kecoh lah. Orang kampung pun semua keluar. Memang jalan pun sesak lah. Susulan nahas terbabit, usaha membawa keluar mayat kedua-dua mangsa yang terkorban berjaya diselesaikan pihak berkuasa sekitar jam 7.20 malam. Kita telah membuat kerja-kerja mencari dan menyelamat. Secara manual, kita telah menggunakan cangkul, beberapa cangkul dan kaedah manual lah kita gunakan untuk mengeluarkan tanah-tanah tu dan menggali dan mengeluarkan sisa-sisa pesawat. Dalam sekitar 3 kaki kita mendapati ada cebisan daging dan kita percayalah daripada mangsa. Lebih awal sebelum tu kita telah meminta bantuan daripada pihak Majlis Bandaraya Diraja Kelang, satu jangkaut yang telah kita panggil untuk membantu proses-proses penggalian. Tapi proses penggalian tu dibuat secara bergilir dengan penuh berhati-hati untuk menjaga dari segi bodi pesawat dan bodi mangsa itu sendirilah. Hasil temu bual bersama penduduk setempat, saya difahamkan kawasan ini telah dikambus semula sejurus selesai proses mengeluarkan mayat mangsa serta kerja-kerja mengumpul serpihan bangkai pesawat. Meskipun kejadian terbabit merupakan insiden kedua selepas nahas pesawat N28JV sekitar Shah Alam pada 17 Ogos 2023, kecekapan pihak berkuasa dalam mengatur koordinasi yang baik ketika operasi mencari dan menyelamat sememangnya wajar dipuji. Sebenarnya dari segi apa sahaja kemalangan lah, terutamanya pesawat udara ni, kita berkolaborasi dengan semua agensi yang terlibat. PDRM, pihak CAAM, dengan pihak DCA itu sendiri supaya kerja-kerja mencari menyelamat dapat dilakukan dengan lancar dan sebaik mungkin. Dari segi koordinasi di antara agensi adalah cukup pentinglah untuk menjalankan kerja-kerja menyelamat dan pastikan kerja-kerja menyelamat itu berjalan dengan lancar. Contoh yang terbaru, kita mendapat kerjasama yang baik, koordinasi yang baiklah daripada semua agensi yang terlibat. Susulan itu, jasad kedua-dua mangsa telah dituntut pihak keluarga masing-masing pada 14 Februari lalu sejurus selesai proses bedah siasat. Menurut Kementerian Pengangkutan MOT, pihaknya masih meneruskan siasatan bagi mengenal pasti punca nahas terbabit, manakala laporan awal berhubung kejadian itu dijangka lengkap sekitar 30 hari daripada tarikh insiden berkenaan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Ada sebelum ni ada. Baru buka. Sebab brake jam tu hari. Nak buka, nak servis kan. Buang brek belakang untuk ringankan motor. Itu antara helah yang digunakan. Tanpa sedar, nyawa menjadi taruhan. Trend motosikal tanpa brek dikesan semakin membimbangkan, khususnya dalam kalangan golongan anak muda. Saksikan laporan brek motosikal halimunan disediakan wartawan Arisha Kalim. Saya buat komen dah 5 tahun dah. Macam tu ramai juga buka brek pun semua. Diorang ni buka motor, buka brek belakang ni untuk kelajuan enggak? Memang banyak. Diorang cakap kalau ada brek belakang memang tak laju.
Memangnya buka, lepas tu tukar speaker kecil. Memang nak pergi lajaknya. Ada outspec dalam jackroot apa semua. Kalau bengkel saya buat motor. Khas untuk buka brek. Ada dalam 3-4 orang kat ah. Itu dakwaan seorang mekanik berusia 29 tahun mengenai tindakan segelintir penunggang motosikal yang melakukan pengubahsuaian dengan membuang brek belakang. Kadang-kadang ada kat yang pasang brek semua. Macam kita dah ada kat nasihat budak-budak belakang, budak-budak sekarang kan. Pasang ambil belakang bukan apa, bahaya kan. Kita ada kat pesan-pesan macam tu. Kadang-kadang kita dah pasang ambil belakang untuk diorang pun, diorang akan buka balik. Sebab buka ambil belakang bukan susah pun. Dia buka ni, buka tu, dah settle lah. Kalau tak nak jalan brek belakang pakai cutter. Pergi ambil belakang. Buang. Tu model apa betul? First tengok si apa. Rim, tayar nak pakai tayar saya apa. Brek belakang apa nak buang tak salah. Kena dalam 1002. Sebab apa buang tu? Bagi ringan lah. Intipan 999 di beberapa buah bengkel motosikal turut mengesahkan kewujudan segelintir mat motor yang sanggup membuang brek belakang serta melakukan pengubahsuaian mencecah ribuan ringgit. Op motosikal dan op something jalanan yang dijalankan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur khususnya mengenai isu pengubahsuaian motosikal bukan suatu yang baharu. Namun, tindakan membuang brek belakang menjadi trend dan fenomena baru dalam kalangan anak muda dikesan semakin membimbangkan. Rentetan itu, operasi secara berkala diadakan di Jalan Tun Razak, Jalan Tun Ismail dan Jalan Sultan Azlan Shah bagi mengekang isu berkenaan. Dua remaja berusia 18 tahun yang menunggang serta membonceng motosikal jenis LC135 ditahan selepas pemeriksaan mendapati tiada brek dipasang di bahagian belakang motosikal. Kenapa motor tak ada brek? Sorry. Laju. Tak ada laju enggak? Bawa ada orang tak laju? Tak ada laju pun. Kenapa tak ada brek? Dulu ada brek, lepas tu hub tu dia makan dengan rim. Okey. So ada rim tu saya sarung lah. Sementara lah. Dulu tu bila? Berapa bulan lepas Tapi tahun lepas juga lah. Trend sekarang orang tak pakai brek belakang. Memang ni nak pakai. Sekarang nak buat pump, mahal pula. Kenapa tak pakai yang standard? Yang tu, apa? Yang hub tu dah makan. So, orang nak set. Saya set lah. Tapi bukan ikut trend lah. Lepas tu bila pakai, Umi kata, okey je kan. So, pakailah. So, tak bahaya ke tak ada brek belakang? Sebab bukan selalu bawa laju pun. Brek depan pun pakai. Kau tak rasa tak selamat ke? Tak ada. Kalau orang yang jenis bawa laju tu, bahaya lah. Bahaya. Banyak tu kawan-kawan yang kau pasti ada kawan motor juga. Ada. Ramai kan yang tak pakai brek belakang. Ada. Lain pula alasan seorang pemuda berusia 21 tahun ini apabila tindakannya membuang brek belakang membawa padah selepas motosikalnya bakal disita pihak berkuasa. Dah 3 tahun macam tu lah. 3 tahun. 3-4 tahun macam tu lah. Dalam 3-4 tahun tu tak ada brek ke lah? Ada sebelum ni ada. Kenapa sekarang tak ada? Baru je buka. Sebab breknya jam tu hari. Jam? Nak buka, nak servis kan. Ada yang buka kejap. Berapa lama tu buka kejap? Baru seminggu lebih macam tu kot. Memang kalau jam buka
lepas tu tak pasang balik ke? Pasang balik tapi tunggu siap lah. Ni macam sengaja buang ni sebab dis pun dah tak ada ni, macam mana? Kalau ada dis nampak macam pelik. Tak rasa bahaya? Bahaya juga lah. Rasa bahaya juga lah. Rasa bahaya juga lah. Macam mana tu kalau nanti ada apa-apa nak break macam mana? Guna brek depan je lah. Secure ke kalau guna break depan je? Dah biasa mungkin okey kot. Kalau biasa maknanya dah biasalah, dah lama lah sebenarnya. Tak ada apa sangat. Bagaimanapun, helahnya tidak berjaya apabila pihak polis mendapati tiada masalah pada motosikal tersebut dan dia sengaja membuang brek belakang. Dia jadi trend. Macam ni kan, dia memang sengaja buang lah. Kalau wasak, dia ada lagi dia punya tu. Dis tu kan? Dis tu. Dia sekarang ni dia macam trend lah. Yang lain-lain semua motor dia tak ada masalah. Dia kosong terus. Motosikal yang dikesan melakukan ubah suai secara haram pada operasi tersebut telah disita dan dibawa ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur bagi siasatan lanjut. Susulan itu, motosikal yang ditahan dalam operasi tersebut turut diperiksa oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur kerana kesalahan ubah suai kenderaan termasuk buang brek belakang boleh didakwa di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Arang habis besi binasa. Itu gambaran perbuatan mereka yang tidak memberikan hasil malah mendatangkan kerugian apabila mereka disaman sebanyak RM190 atas kesalahan tidak memasang brek di bahagian belakang. Dan tindakan itu dipercayai boleh mengundang kepada kemalangan jalan raya yang melibatkan penunggang motosikal serta pengguna jalan raya yang lain. Difahamkan, motosikal yang diubah suai akan terus disita selagi pemilik motosikal tersebut gagal membayar saman yang dikenakan di bawah Akta 333 Pengangkutan Jalan 1987. Mengikut kefahaman mereka, motosikal ni berat apabila ada brek tu, disc brake tu, dia tanggalkan disc brake tu, motor tu akan lebih laju. Mengikut kajian seluruh dunia lah, apabila kita menggunakan motosikal ni, perlu ada brek depan dan juga brek belakang. Bila kita menunggang dengan keadaan speed limit kita yang laju, apa yang kita perlu apply brake 30% di depan, 70% di belakang. Jadi kena apply serentak lah, barulah motor kita tidak membuang dan terbabas. Dia akan boleh berhenti dengan tepat di tempat mana kita nak berhenti. Jadi apabila berlaku keadaan macam ni, brek belakang tak ada, hanya mengharapkan brek depan. Brek depan tu bila you apply 100% kat brek depan, menyebabkan motosikal ni tayar belakang akan terangkat. Kalau laju, tayar belakang akan terangkat. Kalau perlahan, dia boleh berhenti lah. Tapi kalau motor you tengah bergerak dengan laju, sangat-sangat bahaya. Motor you akan melambung belakang, akan boleh pergi ke depan, boleh ke kiri, ke kanan. Bermula Januari tahun lalu sehingga 15 Februari 2024, sebanyak 1,814 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan melibatkan penunggang motosikal di Kuala Lumpur. Kita percaya ini adalah trend yang makin berkembang. Terutamanya di Kuala Lumpur ni, pihak JSPT KL rasakan ini sesuatu yang tak sihat lah. Amat tidak sihat dan membahayakan nyawa. Saya nak kesedaran kepada diorang ni, nyawa diorang sendiri. Bukan isu kita nak saman, kita nak tangkap, tidak. Nak menanya, tidak. Tapi diorang kena faham, apa yang dia buat tu, ubah tak ada brek tu sebenarnya boleh mengundang kematian, kemalangan, kecederaan kepada mereka. Dan juga pengguna jalan raya yang lain. Pihak JSPT Kuala Lumpur akan mempergiatkan usaha dalam meneruskan operasi bagi membendung isu pengubahsuaian motosikal secara haram sekaligus dapat membanteras budaya membuang brek belakang motosikal daripada terus berleluasa. Laporan Arisha Kalim 999.
Aktiviti perkelahan sepasang suami isteri bertukar tragedi apabila suaminya hanyut di bawah ombak besar di pantai Batu Buruk, Terengganu. Wanita itu turut cuba berenang menyelamatkan suaminya namun gagal dan hampir lemas. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Percutian sebuah keluarga yang menginap di hotel berdekatan pantai Batu Buruk, Terengganu bertukar tragedi apabila Zulkarnain Muhammad Zubir, 44 tahun, bapa kepada 2 orang anak dihanyutkan arus ketika bermain ombak di pantai berkenaan. Isteri mangsa, Nora Elina Abdul Malik, 44 tahun, yang cuba menyelamatkan suaminya dengan berenang dan memberi pelampung kepada mangsa gagal kerana tidak dapat melawan arus ombak. Menurut Elina, dia ternampak Zulkarnain tenggelam timbul di permukaan air selepas dihanyutkan ombak ke tengah laut. Namun ketika berenang ke arahnya, dia terpaksa berpatah balik kerana bimbang turut ditenggelamkan ombak. Seorang pengunjung di pantai berkenaan juga turut cuba membantu mangsa namun gagal dan telah menghubungi pihak hotel bagi mendapatkan bantuan. Operasi mencari dan menyelamat oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu dilakukan hampir 30 jam dan mangsa ditemui oleh nelayan berhampiran Pulau Kapas yang terletak 16 km dari lokasi kejadian. Perjalanan pulang seorang bapa membawa anaknya yang berusia 11 bulan bertukar tragedi apabila kereta dinaiki terlibat dalam nahas jalan raya di Jalan Kuala Kangsar, Perak. Dalam kejadian kemalangan yang turut melibatkan 2 buah kenderaan lain, mangsa Muhammad Fakrul Najmi Roslan, 26 tahun, maut di tempat kejadian dan bayinya Naura Adlina, 11 bulan, meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di hospital. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahaya Hassan, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dipandu mangsa keluar di persimpangan jalan dan dilanggar oleh kenderaan dari arah kiri sebelum merempuh sebuah lagi kenderaan lain di bahu jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saya kini berada di lokasi kejadian. Gara-gara ingin mendapatkan rating tinggi di aplikasi media sosial, seorang lelaki berusia 26 tahun sanggup membakar sebuah kereta polis bantuan yang diparkir berhampiran stesen transit aliran masa MRT Mutiara Damansara pada 15 Februari lalu. Suspek sempat memuat naik video perbuatannya itu di media sosialnya yang berdurasi 5 saat sehingga mengundang perhatian orang ramai. Bakar kereta polis, nak tunjuk kat media sosial, sebenarnya benda tu tak perlu. Sebab nak naikkan rating, kalau dia cakap nak naikkan rating, banyak lagi benda boleh naikkan rating dekat media sosial. Post benda-benda yang konten yang berfaedah untuk orang berbuat baik ke apa kan, boleh juga kan. Tambah-tambah dia golongan muda, so perjalanan dia masih panjang lagi. Fikir dululah sebelum buat benda-benda tu, fikir mak ayah kita, fikir masa depan kita kan, untuk masa akan datang. So benda tu kita fikir panjang lah sebelum kita buat sesuatu benda macam tu. Kalau buat macam ni sampai bila pun tak settle. Betul tak? Just kalau tak puas hati, jumpa ataupun tak boleh settle, report polis je. Kesalahan dia tu je. Kalau buat macam ni, sampai bila pun tak habis. And then dia yang makan diri dia balik. Terlampau bijak kot. Buat, upload. Itu bagi kat balai je lah cerita dia. Dekat internet, dekat YouTube semua boleh dapat. Belajar je. Benda baik, benda tak baik semua ada. Depends pada diri sendirilah. Tapi bagi saya, dia memang kalau dia sampai boleh buat tahap macam tu, I think something wrong lah. Mesti ada yang tak kena. Kalau dia bawa pengaruh alkohol, dadah is, ya, apa yang dia buat salah is tetap salah. Kita hormatlah semua orang. Senang cerita. Tak kira lah dia tua ke muda ke, tak semestinya dia salah, kita kena buat benda yang teruk. Kita diri sendiri pun tak betul lagi. Betul lah. Hormati semua. Orang sekeliling kita kena hormat juga. Termasuk diri kita. Kalau tak, siapa lagi nak hormat? Siasatan awam mendapati suspek yang bekerja sebagai penghantar makanan itu disahkan positif dadah jenis morfin dan dipercayai menggunakan bom jenis molotov cocktail bagi membakar kereta polis.
Kalau kita tengok kat luar negara, penggunaan molotov cocktail ini is very common. So sering digunakan untuk menunjukkan rasa tidak puas hati. So that's why kalau kita tengok kat Malaysia pun kita banyak dah nampak kes-kes macam ni. Even tahun lepas pun kita ada 3-4 kes yang melibatkan molotov cocktail, buang ke atas dekat punya tempat. So ini biasa dah. So memang satu ancaman. Okay, so satu cara je saja kita sebarkan kesedaran lah dalam kalangan masyarakat. Okey, penggunaan ini memang salah dalam sisi undang-undang. Tapi apa yang kita boleh nampak sekarang, most of the individual sekarang ini mereka suka buat something yang mereka boleh tarik minat dalam social media lah. Tapi kalau kita tengok isu ni, selepas individu ni membakar kereta tersebut, dia letak something dalam dia punya social media. Semua ni berkaitan dengan algoritma. Kalau individu A ni tengok isu berkaitan A, dia hanya tak akan tengok isu berkaitan dengan A saja. Okey, so mungkin dia terpengaruh dengan isu-isu berkaitan dengan penglibatan polis. Because of that, mungkin dia boleh buat something yang dia nak memberi satu pengajaran ke, atau dia nak menunjukkan dia mendapat revenge on something. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 1 pagi itu bukan sahaja melibatkan kereta polis yang terbakar. Malah suspek turut disyaki melakukan vandalisme pada dinding kaca hentian bas berdekatan. Penggunaan dadah atau kita panggil sebagai penyalahgunaan dadah memang menjadi satu masalah yang kritikal. Boleh mengakibatkan satu kesan yang negatif lah. Dia boleh bagi kesan dalam kesihatan fizikal kita, kesihatan mental, boleh menukarkan seorang individu punya psikologi, personal. Yang satu lagi isu yang sekarang kita fokuskan adalah isu psikosis. Satu tingkah laku agresif yang dikaitkan dengan penggunaan dadah sintetik. So individu yang mengalami psikosis ini dia akan terlibat dalam satu aktiviti yang kita tak boleh estimate pun, because semua orang dia ada satu rule consciousness atau dia takut terhadap undang-undang, dia respect terhadap pegawai. Tetapi individu ini because of the alcohol influence, dia tak fikir pun apa yang dilakukan itu adalah satu kesalahan. Dia terlibat saja untuk mendapat keseronokan tersebut lah. Kalau kita sentuh isu-isu sensitif atau buat something yang memang serius, okey, kita akan dicari oleh agensi-agensi tertentu lah. So itu pertama. Kedua, janganlah terlalu ikut dengan apa yang ada dalam social media lah. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 dan Seksyen 427 Kanun Kesiksaan kerana melakukan khianat dengan api, dan suspek juga berdepan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Seorang lelaki dipercayai di bawah pengaruh dadah mengamuk dan mengugut ibunya untuk meletupkan 3 tong gas di rumahnya di Georgetown, Pulau Pinang. Suspek turut memukul ibunya yang berusia 70 tahun. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Seorang lelaki berusia 45 tahun dipercayai mengamuk setelah ibunya enggan memberikan wang dan tidak berpuas hati tentang pembahagian harta. Kejadian amuk berlaku di sebuah flat di Jalan Gangsa, Georgetown pada kira-kira jam 11 malam 13 Februari lalu. Lelaki yang di bawah pengaruh dadah itu telah memukul ibunya berulang kali dengan sebatang rotan dan mengancam untuk meletupkan tong gas yang berada di dalam rumahnya. Suspek yang juga seorang pembantu pejabat didakwa di Mahkamah Session dan Magistrate Georgetown atas 4 pertuduhan termasuk memukul dan mencederakan ibunya menggunakan rotan. Bagi kesalahan dadah, suspek didakwa di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan anggota polis di Jalan Raya Bukit Kecil, Jitra, Kedah. Kejadian berlaku pada jam 5 petang apabila pihak polis cuba menahan kenderaan suspek untuk menjalankan pemeriksaan, namun suspek bertindak agresif dan melepaskan tembakan ke arah pihak polis.
Suspek meninggal dunia di tempat kejadian akibat terkena tembakan dan siasatan awal mendapati lelaki berusia 57 tahun itu mempunyai 4 rekod jenayah berkaitan dadah dan senjata api tiruan. Polis juga menemui 2 pucuk pistol serta 240 butir peluru. Peluru yang ditemui adalah 9mm revolver dan peluru 5.56 yang digunakan untuk senjata automatik M16. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 8 Akta Senjata Api. Seorang buruh didakwa di Mahkamah Session Air Keroh atas 6 pertuduhan termasuk merogol anak kandungnya, amang seksual fizikal, ugut bunuh dan melibas sebilah parang terhadap isterinya sehingga menyebabkan kecederaan. Kesemua kesalahan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kereta Api Lama, Kampung Gangsa, Durian Tunggal, Alor Gajah pada penghujung Jun 2023 dan 22 Oktober 2023. Dakwaan merogol anaknya yang berusia 15 tahun didakwa mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan. Dakwaan amang seksual mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Empat rakan sekerja dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan menyebabkan kematian seorang lelaki berusia 24 tahun di sebuah premis hiburan di Jalan Dato' Abdullah Tahir pada 4 Februari lalu. Poh Kin Huat 28 tahun, Muhammad Ashik Othman 31 tahun, Wong Siu Hao 48 tahun dan Lim Wee Huang 32 tahun angguk faham atas pertuduhan telah menyebabkan kematian Ha Chun Fai 24 tahun yang dibacakan di hadapan Magistrate Hidayatul Syuhada Syamsuddin. Kes didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung atau penjara maksima 40 tahun atau bersama 12 kali sebatan. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.